eh. Okay, aku mula. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam webinar pada hari ini. Tema kita pada hari ini ialah mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian. Sebelum kita menghurai lebih dalam tentang tema ini, marilah kita bersama-sama berkenalan dengan ahli-ahli panel yang cantik lagi rupawan. Panel pertama, Fazana binti Idham, pelajar STPM, Sekolah Tinggi Port Dickson. Seterusnya, panel kedua kita, Aizatul Afina binti Azman. Baiklah, mari kita teruskan dengan perbincangan kita. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang bermaksud, "Aku diutuskan oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Menurut bahasa, perkataan akhlak bermaksud perangai, budi, tabiat dan adab. Sabda Rasulullah juga yang bermaksud, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis ini menegaskan bahawa akhlak merupakan salah satu faktor utama dalam mengukur kesempurnaan iman seseorang hamba. Kehebatan dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW membawa sinar hidayah kepada manusia lain, biarpun setelah kewafatan baginda. Benarlah apa yang diungkapkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang membawa maksud, dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Baiklah, mari kita mulakan sesi perbincangan dengan mendengar hujahan daripada panel pertama dalam memberikan contoh akhlak Rasulullah. Cik Fazana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada moderator dan penonton serta Cik Afina. Terima kasih Cik Moderator atas pertanyaan sebentar tadi. Baiklah. Akhlak yang terdapat pada diri Rasulullah dalam menjadi khalifah Allah adalah baginda seorang yang pemurah. Seperti yang kita tahu, Rasulullah akan memastikan harta yang dimilikinya itu didermakan kepada fakir miskin. Segala keringat beliau dalam memperoleh rezeki hanyalah sekadar untuk keperluannya sahaja.
dan selebihnya diberikan kepada mereka yang lebih memerlukan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh dari api neraka. Orang yang kedekut itu jauh dari Allah, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tetapi pemurah itu lebih disayangi Allah daripada seorang abid yang bakhil. Ini membuktikan bahawa seorang khalifah perlu memiliki akhlak pemurah seperti mana sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan kehidupan yang penuh liku ini. Saya teruskan lagi dengan akhlak kedua baginda Rasulullah, iaitu seorang yang pemaaf. Sikap baginda yang pemaaf ini dalam usaha dakwah terhadap masyarakat di Mekah, baginda banyak menahan makian dan cacian serta menyumpah seranah baginda. Selain itu, berbagai ugutan juga diterima, antaranya ugutan mencederakan dan membunuh baginda Rasulullah. Namun baginda tidak menyimpan sebarang dendam kepada pelaku tersebut. Juga kita dapat melihat akhlak Rasulullah ketika berdakwah di Taif. Nabi Muhammad mengalami kecederaan akibat dituju batu oleh penduduknya. Tetapi tidak terdetik pun di hati Nabi kita untuk membalas balik perbuatan itu, walaupun telah ditawarkan oleh malaikat untuk menjatuhkan gunung ke atas penduduk tersebut. Pendekatan diambil baginda adalah memaafkan serta mendoakan mereka supaya diberi keampunan dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Surah Asy-Syura ayat 43. Begitulah identiti Rasulullah yang patut diteladani setiap manusia. Amalan pemaaf ini haruslah dicontohi dan harus dilakukan tidak kira bila, tempat atau dengan siapa. Setiap manusia tidak lari dari membuat kesilapan dan kesalahan. Maka janganlah malu untuk memohon maaf. Sekian contoh berserta hujah daripada saya. Saya kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih Cik Farzana. Cukup padat dan tepat isi yang diceritakan oleh panel pertama kita tadi. Sifat pemurah Rasulullah juga dapat dilihat pada satu peristiwa, iaitu peristiwa peperangan Hunain. Datangnya beberapa orang dari pedalaman Arab Badui yang meminta sesuatu sehingga baginda didesak ke suatu pohon dan ditarik selendang baginda. Lalu baginda bersabda, "Berikan selendangku itu. Andaikan saya memiliki harta yang banyak bagaikan dedaun pepohon ini, pasti aku berikan semuanya kepadamu. Kamu semua tidak akan melihat diriku ini seorang yang kedekut, pendusta atau penakut." Riwayat Bukhari. Ini jelas menunjukkan akhlak baginda Rasulullah yang sungguh tinggi. Yang dapat kita lihat sekarang, apakah jiwa akhlak sehebat itu dimiliki oleh umat Islam pada hari ini? Hati manakah yang sanggup dicerca, difitnah dan dimaki? Dunia yang penuh pancaroba ini telah menyaksikan terlalu banyak jiwa yang melebur. Disebabkan tiadanya kesabaran seperti mana yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dibandingkan kisah dan cabaran Rasulullah, cabaran baginda lebih besar berbanding kita sebagai umatnya. Baiklah, kita teruskan dengan panel kedua. Cik Afina. Cik Afina, sila huraikan dengan lebih terperinci tentang akhlak Rasulullah dalam mendepani cabaran di muka bumi ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan lagi dengan pertanyaan Cik Moderator. Akhlak yang dapat dilihat daripada kisah Nabi Muhammad adalah baginda seorang yang bersifat tawaduk. Tawaduk ini membawa maksud kerendahan hati terhadap Allah SWT dan juga sesama manusia. Rasulullah memiliki sifat tawaduk yang tinggi dalam setiap aspek, termasuklah dalam percakapan, tingkah laku, perbuatan serta keseluruhan kehidupan baginda. Abu Said pernah mengatakan Rasulullah SAW memberi makan
dan memandikan unta, menyapu rumah, memerah susu kambing, menjahit sepatu, menapal baju, makan bersama pelayan, menggiling biji-bijian, membeli sesuatu dari pasar, kemudian dibawa sendiri ke rumahnya. Beliau juga mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang dijumpainya, sama ada tua ataupun muda, hitam ataupun putih, budak atau merdeka. Baginda juga berjalan tanpa memakai alas kaki serta menunggangi apa-apa sahaja seperti kuda, unta, takluk, jabatan kedudukan atau darjat. Tawaduk dapat membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Selain itu, dapat membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati kepada satu sama lain serta dapat membudayakan sifat merendah diri demi kepentingan Islam. Selain itu, lapang dada juga merupakan akhlak Rasulullah SAW. Salah satu sifat Rasulullah yang sentiasa berlapang dada adalah ketika di sesuatu peperangan. Seorang tentera musyrikin mengukur baginda dan tentera muslimin yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku?" Rasulullah menjawab, "Allah," sehingga menyebabkan tangan tentera musyrikin itu gemetar dan pedangnya jatuh. Kemudian baginda mengambil pedang tersebut dan berkata, "Siapakah kini yang dapat mempertahankan engkau daripadaku?" Lalu tentera musyrikin itu lantas menjawab, "Ambillah nyawaku dengan cara yang baik." Rasulullah diberi peluang untuk membalas dendam, namun baginda tidak melakukannya. Bahkan meminta tentera musyrikin mengucap 2 kalimah syahadat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak pula mengucapkan kata-kata, tidak berbuat gaduh di pasar dan tidak pernah membalas dengan perkara tercela yang serupa. Tetapi baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Tersebut adalah sedikit sebanyak yang telah saya kongsikan berkenaan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian dengan penuh cabaran. Saya serahkan kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih diucapkan kepada Cik Afina atas pencerahan yang cukup bermakna sebentar tadi. Sifat tawaduk dan berlapang dada dimiliki oleh Rasulullah menunjukkan bahawa baginda seorang khalifah yang terbaik. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ke alam ini sememangnya satu rahmat yang amat besar kepada seluruh isi kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, "Dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam." Dan rahmat yang terhasil ini telah menyinari segenap ruang kehidupan manusia, melitupi pelbagai bidang kehidupan sebagaimana penuhnya isi antara langit dan bumi. Kesempurnaan emosi dan perasaan yang dicontohkan oleh baginda inilah yang wajar menjadi pegangan dan ikutan kita semua. Cik Farzana, bolehkah Cik menjelaskan lebih terperinci berkenaan pengurusan emosi Rasulullah SAW? Silakan. Baiklah Cik Moderator, terima kasih telah mengajukan persoalan tersebut. Berbagai jenis reaksi emosi diterangkan oleh baginda SAW seperti perasaan marah, sedih, gembira, malu, takut dan gemetar serta sebagainya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai emosi sedih sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Pada mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Baginda telah mengajarkan untuk mengenali apa itu emosi, sama ada emosi negatif atau positif, dan bagaimana sifat emosi itu boleh berubah menjadi sesuatu yang membina ataupun merosakkan, berserta dengan cara pengendalian emosi. Inilah yang menjadi asas kepada akhlak
dan tingkah laku manusia, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang terhasil dari natijah keimanan seorang pendurung tingkah laku yang sebenar. Itu sahaja huraian saya berkenaan pengurusan emosi Rasulullah SAW. Baiklah, terima kasih Cik Fazana. Ringkas tetapi padat. Izinkan saya memberi hujan. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu marah, degupan jantung dan tekanan darah mereka akan meningkat. Dari segi psikologinya, marah itu perasaan perlu dilepaskan, namun melalui cara yang betul serta terkawal. Bukan sahaja untuk melegakan diri sendiri, malah untuk mengelakkan daripada ada perasaan benci atau emosi negatif lain sehingga mengundang kepada perkara lain. Malah dalam Islam, marah yang terpuji ialah apabila dilakukan untuk membela diri, agama, kehormatan atau menolong orang yang dizalimi. Pertanyaan buat panel kedua kita, bolehkah Cik Afina menerangkan bagaimana Rasulullah mengajar kita untuk menangani perasaan marah? Silakan. Terima kasih Cik Moderator atas soalan yang diberikan. Baginda mengajar kita untuk bertenang dan cuba menyelesaikan pertelingkahan dengan cara yang baik. Apabila marah, baginda tidak terus menegur seseorang itu di hadapan umum dan ditimbang jika perbuatannya boleh menyinggung dan menjatuhkan maruah seseorang. Sebaliknya, baginda akan mencari masa yang sesuai berdasarkan situasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, sama ada menegurnya secara kesesuaian atau menunjukkan perbuatan yang tepat. Rasulullah SAW menunjukkan buah yang baik ketika sedang marah. Dalam satu kejadian, seorang Arab Badui telah menarik pakaian Rasulullah SAW sehingga meninggalkan kesan merah pada pakaian baginda. Lelaki Arab tersebut menuntut agar Rasulullah SAW memberikan uang kepadanya. Rasulullah SAW hanya tersenyum dan mengarahkan seorang sahabat menaikkan penderitaan lelaki tersebut. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya kita menahan diri daripada sikap marah. Banyak insiden yang tidak diingini boleh dielakkan sekiranya kita berjaya menahan marah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan syaitan diciptakan daripada api neraka dan api akan dalam bulan air. Maka jika salah seorang daripada kamu marah, hendaklah berjaya wuduk merupakan salah satu cara yang dapat menenangkan perasaan marah. Manusia tidak dapat lari daripada sikap marah kerana ianya merupakan salah satu emosi yang ada pada manusia. Namun begitu, sebagai seorang Muslim yang baik, hendaklah kita mengawal kemarahan kita agar sifat tersebut tidak menjadi punca kepada masalah ataupun pergaduhan. Jadilah orang yang bersabar kerana ganjaran sabar itu sangat besar. Wallahu a'lam. Sekian sahaja yang dapat saya ucapkan. Terima kasih atas perkongsian jawapan yang bernas itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergusti, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Latihlah diri dengan akhlak yang mulia seperti sabar, lemah lembut dan pemaaf. Kawal dan kuasai diri ketika didatangi perasaan marah, iaitu dengan mengingati akibat buruk yang akan menimpa dan kelebihan pahala orang yang menahan marah. Dengan itu, kita boleh menjadi seorang pemimpin dengan menerapkan akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW serta menerapkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan. Saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan khalifah. Khalifah bermaksud dari segi bahasa adalah berasal dari perkataan khalafa yang bermaksud pengganti atau wakil. Dalam sebutan biasa, khalifah selalu difahami sebagai pemimpin politik atau ketua, iaitu imam. Namun, dari sudut syarak,
Khalifah bermaksud pengganti Nabi Muhammad SAW. Menurut Abdul Hadi Awang, negara Islam adalah berdiri kerana hendak mencapai tujuan manusia sebagai khalifah. Selain matlamat ibadat dan amanah, dua fungsi utama manusia sebagai khalifah ialah untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Hal ini selari dengan takrifan khalifah yang disebutkan oleh para ulama. Sebagai khalifah, keluar aku buat kerja bodoh. Sebagai khalifah, seharusnya kita berperanan dalam menjaga agama, iaitu dengan menegakkan Islam dan segala isi hukumnya ke atas manusia dan menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Sebagai khalifah, orang yang beriman mesti membuktikan kebaikan Islam dan menunjukkan cara hidup yang lain. Khalifah mempunyai dua mekanisme yang menegakkan agama, iaitu melalui jihad dan dakwah. Setelah umat Islam kehilangan khalifah pada 1342 Hijrah, mereka tidak lagi melaksanakan tugasnya untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Selain daripada jihad, kegiatan dakwah juga turut terhenti. Kerana itu, dalam konteks hari ini, umat Islam berkewajipan melakukan tajdid dengan mengembalikan kekuasaan politik Islam. Tujuannya supaya selepas ini Islam dapat ditegakkan semula, termasuk melaksanakan seluruh hukum syariatnya dan mengurus tadbir seluruh urusan dunia dengan agama. Beralih semula kepada perbincangan kita. Wah, sungguh hebat hujahan-hujahan panel kita sebentar tadi. Jelas menunjukkan bahawa akhlak Nabi Muhammad adalah setinggi-tinggi gunung dan pengurusan emosi baginda terlalu hebat. Jadi, terbuktilah bahawa akhlak Rasulullah dan pengurusan emosi baginda haruslah diterapkan oleh semua umat Islam dalam apa jua keadaan untuk menjadi pemimpin dan juga dikenali sebagai khalifah. Dengan ini, berakhirlah sudah sesi webinar kita pada pagi ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada panel-panel kita selaku penceramah pada hari ini. Saya akhiri webinar kita dengan serangkap pantun. Mak Leha punya burung kenari, burung dijemur hingga siang. Pembicaraan berakhir di sini, salah dan janggal mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.